sedikit demi sedikit, kan? Yang mana seluruh negara Arab dan juga negara umat Islam pada hari ini, terutamanya negara-negara Arab, membisu tanpa pembelaan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Tapi itu tapi pada hari ini yang membimbangkan kepada kita, kan, bagaimana pada hari ini umat Islam, kan, dah mula simpati bukan kepada Palestin, kan, tetapi simpati kepada Yahudi Zionis, kan. Yang mana kalau kita lihat, kan, bagaimana dalam media-media sosial, kan, pada hari ini dah ada pihak-pihak yang berani membela pihak Zionis, Lanatullah, yang cuba-cuba untuk mengecam, tetapi dengan cara yang halus. Sebenarnya dia cuba untuk menormalisasikan, ingin menyucikan pihak Zionis, Yahudi Zionis tersebut. Di sini kita dapat lihat, kan, bagaimana umat Islam pada hari ini sedar tak sedar telah mula merasa fobia dengan Islam yang dianut sendiri, dan ataupun dalam bahasa yang hari ini kita sebut sebagai Islamofobia, kan, yang mana dia cuba dia cuba untuk larikan sesuatu isu, kan, dengan sesuatu yang dah jelas dah sebenarnya siapa pihak benar dan siapa pihak salah, tapi dia cuba untuk mengelirukan masyarakat dan juga umat Islam pada hari ini, kan. Yang bagaimana Islamofobia itu sendiri telah ditanam kepada masyarakat dunia melalui media pada hari ini, kan. Yang mana kalau kita lihat pada hari ini macam mana rentak-rentak provokasi media tu, kan, dia ke arah untuk menyebarkan agenda Islamofobia tersebutlah, kan. Sebab tu kalau kita teliti, kan, macam mana Islamofobia, ataupun saya lagi suka sebut sebagai industri Islamofobia, kan, kita boleh baca buku yang ditulis oleh Nathan Lian, kan, dalam buku The Islamophobia Industry, kan, yang mana dalam buku tu dia syarat kemukakan bagaimana mainan propaganda media barat, kan, khususnya Amerika, yang begitu serius, kan, dia serius untuk tanamkan kemarakan api kebencian terhadap Islam tersebutlah, tersebut. Yang mana kita kena sedar yang agenda Islamofobia ni dibuat dengan rangkaian yang cukup besar, kan, cukup besar, yang mana kerja jahat ni, kan, untuk memburukkan Islam tu, dia membabitkan dana yang yang amat banyak, kan, untuk menggerakkan jentera-jentera dalam kalangan pemain media, kan, dari kalangan politikus ataupun ahli politik, kan, pakar propaganda, kan, dan misionari agama dan juga aktivis, kan, sama ada NGO ataupun NGI sendiri, kan. Sebab tu dalam
dalam satu tadi saya ada baca dalam satu wawancara yang mana Nathan Lian kan, yang penulis buku The Islamophobia Industry tu kan, yang mana dia dedahkan yang selepas 10 tahun, siapa kalau ingat peristiwa 11 September kan, 11 September kan, selepas 10 tahun dari peristiwa 11 September kan, Center of American Progress ataupun CAP kan, dia melaporkan sejumlah 42 juta US dollar kan, yang mana dibelanjakan untuk kempen Islamofobia kan. Selain itu, Council on American Islamic Relation Islamophobia Council on American Islamic Relation ataupun CAIR melaporkan antara tahun 2008 hingga 2011 kos untuk kempen Islamofobia telah mencecah sehingga 120 juta US dollar. Sebab tu tadi saya sebut kenapa saya suka untuk mengatakan Islamofobia ni adalah suatu industri kan. Sebab dia untuk menjayakan agenda Islamofobia ni Barat telah membelanjakan berjuta-juta peruntukan untuk menjayakan agenda ni kan. Dia mengeluarkan suatu jumlah dana yang besar dan jentera untuk menanam Islamofobia ni ke serata dunia lah, di serata dunia kan. Yang mana media tu sendiri dia mencetuskan provokasi supaya elemen kebencian terhadap Islam tu dapat disemarakkan kan, dengan rasa benci kan, prejudis, takut kan, sedih diadun dengan sebaiknya dalam persembahan berita-berita tajaan mereka kan. Sebab tu kalau kita lihat kan dalam isu Palestin pada hari ini kan, bagaimana media melaporkan sebenarnya kejahatan ataupun peperangan yang berlaku pada hari ini adalah bermula daripada tindakan Hamas kan. Sedangkan Hamas itu menjalankan tanggungjawab mereka untuk mendapatkan tanah air yang telah dicuri oleh Zionis itu sendiri kan. Dan Zionis mula menggunakan elemen-elemen emosi kan untuk dieksploitasi di dalam media untuk mendapatkan rasionalisasi masyarakat kan. Yang mana tindakan kekerasan terpaksa digunakan ke atas mana-mana unsur yang berjenama Islam atas nama memerangi keganasan kan. Sebab tu kalau kita tengok kan, pasca 11 September kan, kalau kita tengok kat media-media kan, terutamanya stesen TV kan, ataupun laman internet kan, ataupun media sosial, ataupun filem-filem kan. Kalau siapa minat tengok cerita Tamil ataupun Hindustan kan, terutamanya lah kan, kita dapat lihat bagaimana kalau dalam filem-filem seperti itu, apabila ada adegan ganas ataupun tentang teroris kan, atau yang jahat-jahat, kebanyakannya digambarkan sebagai orang yang
jahat lah. Dan digambarkan bagaimana orang Islam tersebut dengan kopiah, dengan berjanggut, dengan memakai jubah, kan, melakukan keganasan, kan. Seperti kita maklum yang mana India ni dia amat nak sangat berkawan dengan Israel, kan, nak sangat berkawan dengan Israel, kan. Dia terlampau terhad kerja keras untuk mendapatkan kepercayaan Israel tersebut, kan, kan. Sebab tu peranan filem-filem seperti itu dia meresap dalam fikiran masyarakat pada hari ini, kan, pada hari ini, kan. Sebab dengan penyebaran unsur-unsur Islamofobia dalam segala capaian media, kan, seperti yang saya sebut tadi, seperti stesen TV, kan, laman web, kan, media sosial, kan, ataupun dan juga filem-filem, kan. Apa-apa yang melibatkan aksi keganasan, mesti dalam tu suspek utama dia adalah Islam, kan. Sebab tu tanda-tanda tu dia saling sahut menyahut, ataupun dalam bahasa media dia disebut sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, efek echo chamber, kan, yang mana bila cerita ni ada keluar kat sini, dia akan disambut dengan media seperti contoh dia dah main dekat filem, kemudian disambut oleh laman web, kemudian disambut dengan stesen televisyen, dan kemudian dia mempengaruhi pemikiran masyarakat apabila sesuatu isu yang dimainkan untuk menanam Islamofobia tersebut dijalankan. Sebab tu bila berlaku pengeboman, kan, ataupun sabotaj di tempat awam ataupun di rumah ibadah, dan kita lihat, kalau kita baca ataupun kita tengok berita, kan, selalunya dia akan kaitkan dengan adakah ni angkara Al-Qaeda ataupun angkara IS, kan. Dan ambil beberapa nama-nama kumpulan ataupun entiti yang berjenama Islam untuk menanamkan dalam fikiran orang kesimpulan awalnya ni mesti daripada kumpulan Islam, kan. Kononnya yang Islam lah yang bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku pada apa yang berlaku terhadap isu tersebut lah, kan. Sebab tu kalau kita lihat dalam filem-filem, kan, yang mana bila watak-watak pengganas bila berteriak ataupun bertakbir Allahu Akbar, kan, dengan pakaian sunnah, dan lepas tu mengacu senjata kepada watak-watak yang sungsang, kan, berimagekan agamawan, kan, dia dipaparkan apabila ada scene berkaitan tentang keganasan, yang mana pengarah filem tersebut dia menggambarkan yang orang Islam ni menyimpan bom di sebalik jubah, kan, agar berkesan memupuk rasa panik terhadap Islam tersebut lah, kan. Sebab tu kalau kita lihat, kan, ada ada rancangan, kan, prank orang, kan. Dan bila dia nak prank orang tu, contohnya dalam lift, kan, bila ada orang berjubah, berjanggut, berserban masuk dalam lift, orang yang ada dekat tu rasa dalam ketakutan, kan. Kemudian dia baling bom
mainan dalam tu dan orang tu bertempiaran lari. Kan. Pada kita, pada orang awam fikir benda tu adalah benda yang lawak. Kan. Tapi sedar tak sedar sebenarnya itu adalah jarum-jarum untuk menakutkan masyarakat itu dengan Islam. Dengan Islam. Sebab tu media-media kan, dia cuba menegatifkan beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan Islam kan, untuk menakutkan masyarakat terhadap Islam kan. Tadi saya dia terbaca dalam satu penulisan kan, dia menulis pada Februari 2011 kan, yang mana Think Progress kan, dia ada keluarkan suatu analisis lah selama 3 bulan berkenaan tema tajuk yang diangkat oleh media massa dekat Amerika kan, dekat Amerika kan. Dalam analisa tersebut kan, dia mengambil contoh perkataan syariah kan, yang mana dalam Forbes mengulangi sebanyak 58 kali kan. Kalau dalam CNN 21 kali kan, dalam MSNBC kan, dia mengulangi perkataan syariah tu sebanyak 19 kali. Lepas tu perkataan radikal Islam ataupun ekstremis Islam kan, Fox mengulangi perkataan tersebut sebanyak 107 kali, CNN 78 kali, MCNBC kan sebanyak 24 kali kan. Manakala dalam untuk perkataan jihad dekat Fox dalam 65 kali, CNN sebanyak 57 kali, MSNBC kan ulang sebanyak 13 kali kan. Yang mana kalau kita lihat dari analisis Think Progress tersebut kan, kekerapan yang telah disenaraikan tu sebagai markah kan, kita cakap mudah sebagai markah contoh kesungguhan mereka untuk menjalankan proses doktrinisasi Islamofobia ke atas masyarakat barat. Yang mana corak yang lebih kurang sama juga dijalankan oleh media-media di Malaysia lah kan. Dia tak banyak beza kan. Contohnya isu-isu undang-undang syariah kan, jihad, mati syahid kan, lagi apa lagi, hijab kan, poligami kan, serta prinsip akidah selalu menjadi mangsa diskriminasi media tersebut lah kan. Sebab tu kadang-kadang cuba kita koreksi balik dalam diri kita bila kita sebut tentang jihad. Bagaimana dalam hati kita, adakah kita rasa inferior ataupun kita rasa takut nak sebut tentang jihad? Bila kita sebut tentang mati syahid kan, adakah kita takut untuk mengatakan tentang mati syahid? Yang isu terbaru kan, bertakbir kan, adakah kita apabila ada orang sebut takbir, adakah kita takut untuk melaungkan Allahu Akbar kan? Sedangkan tujuan takbir itu adalah untuk kita mengagungkan Allah Ta'ala kan. Kita nak menzahirkan kebesaran Allah kan. Tapi pada hari ini ada pihak-pihak yang takut untuk melontarkan laungan takbir kan, sebab dia risau non-Muslim takut kan, sedangkan itu adalah salah satu daripada laungan dakwah kita kepada orang kafir tersebut kan. Orang kafir kan, isu contoh sekarang ni istilah kafir kan, ada orang cakap
kita janganlah sebut orang bukan Islam ni sebagai kafir, kan. Habis tu nak sebut apa, kan, nak sebut apa, kan, panggil lah dia not yet Muslim, kan, not yet Muslim, kan. Tapi adalah seorang tok guru dia cakap, dia tanyalah, kan, kenapa kita tak boleh panggil orang kafir tu kafir, dan kenapa perlu kita panggil dia sebagai apa, not yet Muslim, kan. Dia cakap itu sebagai kita tak nak dia terasa lah kita panggil dia kafir. Dan kafir itu macam keras je, kan. Dan kita tak tahu pengakhiran dia tu macam mana, kan. Jadi Tok Guru tu cakap apa? Kalau gitu kita panggil awak ni not yet kafir lah, kan. Kenapa pula? Sebab kita tak tahu pengakhiran awak ni kafir ke Islam. Tok Guru tu jawab balas macam itu. Orang tu terdiam. Sedangkan kita ni menggunakan istilah kafir itu adalah istilah yang dah ada dah dalam dalam Al-Quran. Sedangkan kita pun sendiri ada surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, kan. Memang orang kafir ni bila kita sebut dia kafir, dia rasa macam tak tenteram hati dia, kan, rasa macam kan. Jadi benda tu kalau dia tak nak dipanggil sebagai orang kafir, masuklah Islam, kan, Islam tu sendiri, kan. Sebab tu kita jangan terasa takut untuk kita menzahirkan Islam dengan syiar-syiar Islam tu sendirilah. Okey. Dan kita kena tahu, kan, kita kena tahu setiap apa yang dirancangkan oleh Barat tu, last sekali dia sebenarnya nak masyarakat tu sendiri bersimpati dengan agenda Zionis Israel tersebutlah, kan. Yang mana pada masa sama dia menanamkan prejudis terhadap kumpulan-kumpulan Islam, kan. Tapi objektif dia yang perlu kita tahu adalah dia sebenarnya untuk masyarakat ni simpati dengan Israel, kan, Israel. Sebab bila orang dah mula takut dengan Islam, menggambarkan Islam itu sebagai agama pengganas, kan, dia akan rasa yang tindakan Israel itu adalah betul, kan. Sebab tu kalau kita lihat dalam media sosial pada hari ini, kan, terutama dalam media dalam Twitter, sekarang ni kita panggil sebagai X, kan, bagaimana pengguna laman sosial tersebut membawa naratif simpati kepada Zionis Israel tersebut, kan, sehingga kan menyalahkan orang Palestin yang mempertahankan tanah air mereka dan juga mempertahankan tanah wakaf umat Islam tersebut, kan. Yang itu adalah suatu tuntutan dalam agama kita. Dan sebagai kesimpulannya, kan, bila kita sebut tentang topik Islamofobia ni, kan, yang perlu sentiasa kita ketengahkan agar ia boleh diperbahaskan ke lapangan umat dengan lebih serius dan juga kritikal, kan. Sebab apa? Isu Islamofobia ni dia adalah jarum-jarum halus yang diselitkan oleh media-media pada hari ini supaya mampu memberi kesan kepada corak berfikir umat Islam pada hari ini, kan. Sebab tu mereka ni sedar, kan, yang perangai umat Islam ni pantang menerima suapan media, kan, pasti akan ditelan menjadi anutan, kan. Sebab tu dalam siapa yang belajar marketing, kan, marketing dia sesuatu benda tu kita ulang-ulang, contoh macam iklan, kan. Kita ulang-ulang, mungkin hari pertama kita suap pada dia tolak, kan.
kita bagi lagi dia tolak, kita bagi lagi tolak kan, mungkin kali ke 40 ataupun kali ke 50 iklan yang kita bagi tu kan, mungkin dia akan jadi mungkin akan dia akan terima akhirnya kan, sebab dia selalu di suap benda yang sama setiap hari kan. Itu prinsip marketing yang sentiasa kalau kita berniaga lah kan, orang selalu sebut kan, kau post lah produk kau kan hari-hari tak apa kan, supaya kau orang kenal kau. Macam gitulah media yang cuba buat pada hari ini untuk menanam Islamofobia dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Dia akan sentiasa, dia akan ulang dan ulang kan, ulang dan ulang kan. Lepas tu gejala Islamofobia ni bukan sekadar dibincangkan oleh pekaji-pekaji Islam kan, tetapi dia mesti ditekuni oleh jurnalis luar yang memperhatikan bagaimana diskriminasi media tu terhadap Islam kan. Tapi malang pada hari ini kan, majoriti umat Islam pada hari ini masih tak sedar kan, masih lena kan, dengan mainan-mainan media pada hari ini kan. Sebab tu kalau kita lihat media-media sosial yang dikuasai oleh Barat, dan dia akan cuba dia punya algoritma, dia punya pautan-pautan berita-berita yang dia lalukan dalam media sosial kita, dia sikit demi sedikit dia akan cuba mendorong kita untuk membaca penjelasan dari pihak sana lah, dengan falasi-falasi yang ataupun dengan penulisan-penulisan yang mengelirukan kita terhadap isu yang berkaitan tentang Islam dan juga umat Islam. Jadi pada saya sekadar itu saja perkongsian pada malam ni kan. Saya rasa pada malam ni untuk berkongsikan berkaitan tentang peranan media untuk mempromosikan Islamofobia. Sebab kadang sedih dan bila baca-baca dalam media sosial pada hari ini, bagaimana anak-anak muda terutamanya kan, yang mula menjadi pembela Zionis Israel kan, dan mula menyalahkan Palestin kan, dan dia cuba menggambarkan yang Palestin inilah pemula kepada peperangan yang berlaku pada hari ini. Sedangkan dia tak baca rentetan sejarah yang panjang perjuangan saudara-saudara kita di Palestin mempertahankan tanah air mereka lah, dan juga mempertahankan tanah yang telah diwakafkan kepada umat Islam tersebut, dan mempertahankan tanah suci umat Islam kan, yang mana di situ adanya Masjidil Aqsa kan, yang menjadi kiblat pertama umat Islam tersebut. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.